الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayat yang ke-49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Kita terjemah sekali lalu. Dan ketika mana najainakum, kami telah menyelamatkan kamu. Sebenarnya ketika mana tu ada ingatlah. Ingatlah ketika mana. Mari mana ingatlah. Hak tu kita kena takdir lah ingatlah tu. Ada tak kena takdir. Ketika mana kami telah menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, daripada ali Fir'aun, maknanya asal makna dianya keluarga. Puak-puak boleh juga al. Tentera boleh juga. Ali Fir'aun. Fir'aun tu Fir'aun lah. Yasumunakum, mereka mengenakan kepada kamu su'al azab. Su' maknanya azab yang teruk. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih abna'akum, anak-anak lelaki kamu. Abna'. Wa yastahyuna nisa'akum, yastahyun maknanya mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kamu. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'un, bala' maknanya ujian. Min rabbikum azim, daripada Tuhan kamu, azim, ujian yang besar. Okey. Tu sepintas lalu terjemah dia. Adalah beza-beza sikit dengan terjemah apa ni? Ada wadah tidak? Sebab apa ni, anda ni terjemah direct daripada bahasa Arab. Ada beza-beza sikit, tapi insya-Allah maksud dia tu lebih kurang dah tu. Jadi yang pertama, kalau kita guna kitab ni, dia ada dari segi bahasa, al-lughah maknanya dari segi bahasa lah. Inna jainakum min ali Fir'aun. Asal kepada al tu ahlun. Lepas tu tukar tu tukar jadi alif. Ubdilat ha'uhu alifan. Okey. Al. Lepas tu asal makna dia kalau nak kira keluarga lah boleh. Kalau kita nama Muhammad ke Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Nama Khalid ke Alu Khalid. Alu Khalid tu maknanya keluarga Khalid.
Lepas tu digunakan secara umumnya gitu, tetapi al ni ia jadi lebih cenderung pengguna dia untuk ulil khat, maknanya orang yang ada gaya, wasyad, orang yang ada kedudukan, kal muluk wa asbahihim, seperti raja-raja dan juga puak-puak dia itulah. Kita kata menteri-menteri ke, anak beranak menteri, kerabat raja, bolehlah kita guna al. Kalau kita orang biasa-biasa ni tak boleh gunalah. Tak. Pas nak guna apa? Nak kena guna ahlun gitu dah. Tak. Usrah ke, tak. Usrah, usrati. Ni keluarga kita, usrati, kita kata tak. Hadhihi usrati, ni usratu Khalid, tak. Tu orang biasalah. Lama-lama ni pengguna area ni dok, ia jadi cenderung ke arah orang-orang hok berkedudukan. Jadi Firaun ni ke orang raja ke. Jadi bolehlah guna al Firaun. Tak. Muka dia orang hebat, ada kedudukan. Jadi fala yuqal, dia kata tak boleh kita kata alul iskaf, keluarga tukang kasut. Iskaf ni maknanya orang yang bawah-bawah lah, orang yang tak ada pangkat, bagi kasut tu tak boleh kata gini alul iskaf. Iskaf ni tukang kasut, tak boleh. Lepas tu hajam ni orang bekal, tukang bekal, maknanya orang yang tak ada pangkat lah. Kita nak kata alul hajjam, tak boleh. Lepas ada tu lah, asal dia boleh. Asal dia boleh guna belaka. Okey, itu dari segi bahasa sikit dah. Lepas tu Fir'aun. Fir'aun ni nama kepada orang yang memiliki binaan yang besar. Asal makna Fir'aun ni boleh belaka. Kita guna untuk orang yang ada bangunan ataupun binaan yang besar. Binaan kalau zaman dulu ni kita kata bangunan, rumah, tu. Bolehlah kita panggil Fir'aun kepada dia. Bukan Fir'aun makna merujuk pada dia ni jahat dah. Fir'aun ni asal makna dia, sebab tu kita kata dari segi bahasa. Asal makna dia boleh guna kepada hak lagu tu. Liman malakal amaliqah. Amaliqah ni maknanya binaan yang besar, orang yang memiliki binaan yang besar. Seperti penggunaan Qaisar li malikir Rum, raja Rum tu panggil Qaisar. Qaisar ni gelar kepada orang yang ada binaan yang besar lah, bangunan yang besar. Itu Qaisar. Kisra. Kalau Qaisar tu raja Rum tu dak. Kisra tu raja Parsi. Masa tu dak. Kita kita panggil raja-raja hok memiliki, boleh kata mengawal seluruh dunia lah kira dak. Masa tu pusat situ tu dia. Kita panggil Qaisar, Kisra. Fir'aun ni pecah daripada perkataan fara'inah. Fara'inah ni patut boleh pecah tafar'ana. Tafar'ana ya tafar'anu ni kalau kita ngaji surah lah. Tak. Pecah makna dia ke dia, makna dia nya orang yang agung. Orang yang tajabbar. Tajabbar ni jabbar. Jabbar ni maknanya orang yang agah. Agah. Ada makna tu lah, ada makna kebesaran lah senang agak. Fir'aun ni orang yang hebat lah. Tu. Asal makna dia. Jadi kalau dia tu orang yang hebat dari segi bahasa tak salah kita panggil dia Fir'aun. Tapi kalau kita nak royak Fir'aun ni merujuk kepada orang jahat, dia ni jahat.
Tak boleh lah. Tak. Fir'aun merujuk kepada jahat. Tak boleh. Kalau Fir'aun merujuk kepada orang yang hebat, orang yang ada kekuasaan, orang yang ada bangunan-bangunan besar, dari segi bahasa tak ada masalah. Cuma kalau orang hok tak tahu dari segi, tak faham dari segi bahasa, dia kata lain lah dah. Dia kelih kita, orangnya panggil kita Fir'aun. Dah. Jahat ke kita ni? Jahat sangat ke kita ni? Dah, dia panggil Fir'aun kita. Ada. Supaya sebelum ni kan kita jumpa dari segi bahasa kafir tu dah. Kafir tu kan kalau hok mengikut hok orang faham menurut syarak, mengikut umum enggak kafir. Dah. Orang hok mensyirikkan Allah tu orang kafir dah. Tetapi kalau dari segi bahasa, kafir ni makna dia tutup. Orang hok tutup, menutup. Tak kafir orang hok kambuh. Mengambuh. Jadi apa ni tak salah dia kata kalau dari segi bahasa kita guna kepada petani. Petani ke kerja ya buh ya kambuh, ya buh ya kambuh. Tak kita kata kepada petani tu kafir. Tak salah dari segi bahasa. Mu ni kafir. Kafir maksud dia petani, bukan kafir hok kita faham tu tidak. Dari segi dia ni petani tak ada. Tak apa dari segi bahasa. Cumanya tak mungkin jadi salah faham lah. Senang ke tak usah guna. Kata demo ni petani, sudahlah dah. Okey. Lepas tu yasumunakum situ. Banyak hak pula sini dari segi bahasa dia ni. Ali Fir'aun yasumunakum. Yasumun ni maknanya yudhiqunakum, merasakan kepada kamu. Merasakan kepada kamu. Lepas tu lagi yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum yastahyun. Yastahyun maknanya membiarkan hidup. Membiarkan hidup. Yastabqunal inath ala qaidil hayah, membiarkan hidup. Wa fi dzalikum balak. Balak ni apa dia balak? Balak ni dari segi bahasanya ikhtibar. Ikhtibar maknanya cuba mihnah. Mihnah pun bahasa kita pun ada guna dak mihnah dak. Kau jarang dengar ada dak mihnah. Mihnah ni maknanya cuba lah. Ujian. Mihnah dak ujian. Jadi balak ni digunakan yusta'malu fil khair wasyarr. Gunakan untuk kebaikan pun guna balak juga. Syar hok tak molek pun kita panggil balak juga. Jadi ujian ni ada dua lah. So ujian dalam bentuk bala dalam bentuk molek, so lagi bala dalam bentuk tak molek. Jadi boleh guna dua-dua. Bala dalam bentuk kita kata gempa bumi, hak tu kita panggil syar. Bala juga dalam bentuk kemewahan gapo jadi tak khabar, hak tu kita panggil khair. Nampak molek dak. Tapi sebenarnya balak juga. Sebagaimana kalau dalam ayat Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tuhan uji kamu dengan bisyar. Apa ni? Dia kata nablu. Nablu ni daripada perkataan balak itulah. Tuhan uji kamu bisyar dengan hok tak molek. Hok benda-benda kita nampak tak molek pun yang ada juga. Wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Hak molek, nampak suka pun, tu pun sebenarnya nabluukum, balak juga tu. Ujian lah. Ujian ni ada dua jenis. Okey, habis itu. Lepas tu sini dia ada munasabah. Munasabah ni maknanya kesesuaian, kemunasabahan. Apa tiba-tiba mari cerita apa ni, Bani Israel ni terselamat daripada Fir'aun. Ni dia kata ni sebenarnya nak sebut tentang nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel, nak sebut secara terperinci. Sebelum ni duk sebut nikmat gitu je. Dah.
Ayat yang ke-47 tu kan, ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku telah bagi kepada kamu. Nikmat ke apa? Aduh, tak ada ayat ada kata nikmat gitu je lah. Aduh. Lepas tu ayat yang ke-40 tu dah. Ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kedua kali dah sebut dah. Ingatlah nikmat yang aku telah bagi kepada kamu, ayat 40. Ayat 47 sebutlah nikmat juga. Gapo dia nikmat yang aku telah bagi kepada kamu tu? Dia pun nak sebut secara detail lah, kira-kiranya sini ni. Nak sebut nikmat gapo. Okey. Kira-kiranya ni nikmat. Kalau sebelum ni ada dah sebut dah. Tak ada lagi. Wa anni faddaltukum 'alal alamin itu tak lagilah. Sebab apa? Anni faddaltukum, aku melebihkan kamu daripada sekalian alam tu sebab bagi nikmat-nikmat ni lah. Banyak macam-macam nikmat hak Tuhan bagi kepada puak-puak Bani Israel ni. Sebab tu puak dia ni kira-kiranya lebih untung lah. Ada orang lain tidak setara semua bagi dah pertolongan, dah macam-macam pertolongan ni bagi kepada puak-puak Bani Israel ni. Maknanya dia ni orang yang untung. Sebab tu dia kata sebelum ni wa anni faddaltukum 'alal alamin, lebih puak-puak Bani Israel ni. Jadi dia pun nak sebut secara detail. Nikmat yang pertama. Lepas tu wa in faraqna bikumul bahra, nikmat yang kedua. Lepas tu wa idh wa'adna Musa 40 lailah, tu nikmat yang ketiga. Wa idh ataina Musa al-kitab wal furqan, nikmat yang keempat. Banyak macam-macam nikmat tu. Jadi nikmat yang pertama kira-kiranya nikmat menyelamatkan puak-puak dia ni daripada Fir'aun. Wa idh najainakum, ni tafsir dah lah, maksud tafsir. Ai uzkuru ya bani Israel, ingatlah wahai bani Israel, ni'mati alaikum, nikmat aku kepada kamu, hina najaitu abaikum. Najaitu abaakum, ketika mana aku telah menyelamatkan tok nenek kamu. Bani Israel ni ayat ni kira-kiranya turun ketika zaman Nabi dah. Bani Israel ataupun orang Yahudi tu tak ada dah Nabi dah, ngelah dah tu kira-kiranya. Bila turun Nabi Muhammad tu dah. Jadi mungkinlah dia duk bertanya-tanya nikmat bilanya bagi. Ada nikmat kita bagi kepada tok nenek kamu. Ada. Tok nenek dia. Di zaman mana ni kira-kiranya ni? Zaman Nabi Musa ni lah. Ketika mana kita menyelamatkan tok nenek kamu, abaakum, min ahli Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun, iaitu min batshi Fir'aun, daripada amukan Fir'aun, wa asya'ihi al-utad, dan juga puak-puak dia yang melampak. Tak ada lah kita kata ganah. Dok macam ni kira-kiranya bunuh habis ni dok. Orang-orang jatuh ni dibunuh belaka. Sebab cerita dia nya rasa tahu belaka dah ada. Cerita dia hak rekah agak. Ada menteri dia royak nanti akan lahir dalam kalangan rakyat dia ni lah. Pada tahun sekian-sekian ni akan lahir budak lelaki, yang mana budak lelaki itu nanti dia besar dia akan jadi raja. Dan kerajaan kamu tumbang di tangan budak lelaki itulah. Jadi bila dia dapat tahu gitu juga, dia pun perintah ke tentera dia bunuh habis. Ada anak-anak lelaki hok lahir masa itulah. Bunuh belaka. Tapi hikmat Tuhan dak. Hok dia bunuh habis tu, tiba-tiba marilah duk terapung dalam sungai, jumpa ke isteri dia dak. Isteri Firaun tu sendiri
pera di istana tu. Oh, itulah budak yang dimaksudkan tu. Akan meruntuhkan empayar dia. Dia pera diri dalam istana dia. Tu pun dalam Quran juga ada cerita. Jadi ketika ni kira-kiranya yang ngamuk habis. Dok. Cari habis. Segenap rumah, segenap orang nak beranak dok cari belaka. Boleh kata tak ada lah seganah tu. Kita kata kalau di zaman moden ni dok sampai setara tu. Kira-kiranya bala yang besar lah ni, ujian yang besar di zaman dia. Wal khitab lil abna al mu'asiri lin nabi. Ayat ni sebenarnya tuju kepada anak-anak keturunan Bani Israel itu hak al mu'asiri lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sezaman dengan nabi. Sezaman dengan Nabi Muhammad. Tuju kepada waktu, tapi royak cerita tok nenek dia. Tuju kepada anak cucu dia. Bab apa gitu? Dia kata illa anna ni'mata 'alal aba ni'matun 'alal abna. Sebabnya nikmat kepada tok nenek merupakan juga nikmat kepada anak-anak. Memuliakan tok nenek dia bermakna memuliakan anak-anak juga. Anak cucu dia. Sebut tok nenek dia dapat nikmat sikit-sikit. Nak royaknya anak cucu dia ni pun sepatutnya gitulah. Sepatutnya. Itu nikmat alal aba, nikmatun alal abna. Okey. Yasumunakum su'al azab. Yasumun maknanya yudhiqunakum, mereka ni iaitu puak-puak Firaun ni merasakan kepada kamu ataupun senang kat kita kata menyeksa kamu lah. Ada asyaddal azab, dengan seksaan yang teruk. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih abna maknanya az-zukur minal aulad, anak-anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'akum ay yastabquna al-inath, mereka meninggalkan al-inath maknanya anak-anak perempuan, biar hidup gitu. Ada ala qaidil hayah lil khidmah, untuk khidmat ni maknanya untuk nak tolong gapo-gapo pun kira-kiranya orang tino. Orang jatuh tak ada. Kalau ada pun hak terlepas dah, kita kata dah hak terlepas maknanya hak tidak masa tu. Apa ni? Ada Nabi Musa lepas tu apa ni? Saudara kandung dia dak Nabi Harun tu. Hak tu kita kata lagu mana? Tak ada tu kata Nabi Musa seorang je terlepas. Orang jatuh dak apa ni? Hanyut pergi ke istana Firaun tu, Nabi Harun tu ada juga tu. Lagu mana boleh terlepas? Harun tu kira-kiranya hak selepas daripada masa tu dah. Selepas daripada masa pembunuhan tu. Nabi Harun. Jadi dia bunuh ada masa lah, ada time dia. Apa ni? Tukar ramah dia tu ramah ke 10 tahun. 10 tahun ni mana-mana lahir anak lelaki kena bunuh belaka. Lepas pada tu kira dak dah lah. Dah hak terlepas. Tahun yang ke-11 ataupun tahun yang ke-12 tu kira-kiranya dak dah lah. Ataupun sebelum daripada start tu hak terlepas. Hak tu ada lah, tapi masa tu tak ada. Hak tu pun macam-macam. Pendapat dalam kitab-kitab tafsir ke apa memang ada royak. Tapi kira-kiranya hak kuatnya kita jumpa dia kata gitu. Dia kata bunuh ada satu masa, satu ketika aja. Dibunuh anak-anak lelaki tu pada satu ketika tu.
Selai tu ada juga. Selai-selai tu tak cuma banyak kita jumpanya pada satu ketika sahaja. Jadi hak lain-lain tu terlepaslah ketika tu tu. Tak? Pada waktu tu terlepas. Antaranya Nabi Harun ke apa tu. Hak Nabi Musa tinggal pergi jumpa tu hari dia, tinggal Nabi Harun ke tak. Nak apa ni? Tengok umat dia, lepas tu marilah Musa Samiri. Apa nanti kita jumpa depan ni. Ada cerita tu. Yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ai fi ma dzukira min al-'adzabil muhin. Iaitu azab yang cerita yang disebut berkenaan dengan azab yang teruk ni, berupa sembelih, lepas tu biar hidup anak-anak tina saja ni, ini adalah mihnah wa ikhtibarun azim lakum. Ini adalah ujian dan juga pengajaran yang sangat besar kepada kamu. Min jihatihi ta'ala, daripada Allah, pengajaran yang sangat besar daripada Allah kepada kamu, kepada anak cucu ni, kepada anak cucu Bani Israel ni. Bitaslitihim alaikum liyatamayyazal bir minal fajir. Okey. Nak suruh kira-kiranya anak cucu dia ni ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran. Lagu mana Tuhan kamu ni banyak kali menyelamatkan kamu daripada salah satunya hak ni. Firaun ngamuk ni. Jadi kamu terselamat dah masa tu. Terselamat lagu mana? Ada. Lagu mana kamu boleh selamat? Iaitu okey. Kita pun baca ayat yang seterusnya, ayat yang ke-50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna bikumul bahr, dan ketika mana kami faraqna, kami belah untuk kamu tu al-bahr, laut. Fa anjaynakum, lalu kami menyelamatkan kamu, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami telah tenggelamkan ala fir'aun, maknanya keluarga Fir'aun tadi tu. Wa antum tanzurun, wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu tanzurun, melihat. Kamu sendiri tengok, kamu sendiri menyaksikan benda tu. Ini menjadi pengajaran kepada anak cucu dia ni lah. Betapa Tuhan ni selamat nak jaga pokok dia ni dok. Okey, kita tengok faraqna. Faraq makna dianya fasl, tamyiz, pisah. Kita pisah. Okey. Dalam Quran ada wa Qur'anan faraqnahu. Quran ni faraqna, faraqna ni maknanya memisah, kami pisahkan. Kalau dia maksud kami pisahkan, maknanya Quran ni dia boleh pisah antara hak betul dengan hak salah. Bila kita belajar Quran, kita dapat memisahkan hak mana betul dengan hak mana salah. Sebab tu Quran ni salah satu nama Quran juga Furqan tak? Al-Furqan. Ada apa ni terjemah lama lah hak tu nenek anak dulu nama dia Al-Furqan. Nama Quran tu dah Al-Furqan. Di apa ni kulit dia tu lah. Sebab apa kita kata nama mula-mula kecil-kecil dulu, sebab apa nama Furqan ni? Sebab apa tidak tulis Al-Quranul Karim dah? Al-Furqan gitu je. Terjemah Quran ulama dah zaman dulu. Jadi sebenarnya tu salah satu nama Quran juga Furqan. Sebab apa nama Furqan? Sebab dia boleh membezakan hak mana hak betul dengan
hak salah boleh jadi terpisah. Kita boleh memisahkan. Okey. Wa id faraqna bikumul bahr, bila kami telah pisahkan untuk kamu laut. Iaitu uzkuru aidan, ingatlah juga id faraqna lakumul bahr, ketika mana kita pisahkan untuk kamu laut, hatta zaharat lakumul ardul yabisah, sehingga nampak laut tu terpisah sampai kau nampak ni apa ni nampak tanah hok kering. Al ardul yabisah, sampai nampak tanah hok kering. Famasyaitum 'alaiha, lalu kamu pun jalan atas tanah tu. Nak lari daripada keganasan Firaun ni lah, kejahatan Firaun ni dak. Pakat lari. Firaun tu dia bukan setakat bunuh saja, dia buat hamba. Tak. Sebab itulah kita tengok siapa naik macam-macam tu zaman Firaun dak. Piramid salah satu keajaiban lah ni. Tak, keajaiban dunia ni. Boleh naik. Sebab apa? Sebab gitu mau dia kerah apa ni? Tenaga rakyat dia. Tu kita panggil apa ni? Perhambaan masa itulah. Kuat serupa dengan apa ni? Tembok besar Cina tu dak. Sampai ni dak jadi keajaiban jugalah kita panggil dak. Sebab apa jadi boleh ajaib gitu, sebab anilah salah satunya kerahan tenaga hok teruk sangat ni. Okey. Faraqna bikumul bahr. Okey. Jadi kalau sini, kalau kita perhati orang-orang hok apa ni, orang hok tidak percaya kepada Quran ataupun dia tak percaya kepada mukjizat ke apa ni, ada golongan hok tidak percaya kepada mukjizat. Dia takwil macam-macam lah ayat ni. Dia takwil lagu mana? Kalau kita tengok cara pokok dia tu, dia kata ni bukan mukjizat, dia kata ni sebenarnya kejadian alam. Iaitu Nabi Musa lalu masa tu air surut, dia kata. Ada ke? Kalau apa ni? Ketika air surut kat, jadi tak ada air, jadi sedang molek air surut. Nabi Musa lalu. Lepas tu Firaun nak mari tu air pasal mula. Lagu tu. Dia kata, maknanya dia nak menolak mukjizat lah ni. Dia cuba takwil dengan akal dia mukjizat tu. Dia kata benda-benda mukjizat ni mustahil berlaku. Jadi bila kita tengok sini faraqna ni bukan passing. Faraqna ni maknanya pisah gitu. Terpisah kat tengah ni tidak passing air surut. Air pasal surut, dia bukan kat tengah lagu tu, dia kat tepi dak. Tak ada pas dia mari pula. Tu air pasal surut tu. Yang lagu tu fenomena dia dak bukan tengah. Lepas tu ada kalau dalam ayat lain ayat Quran lain tu, sehingga ke terbelah tu siapa ke kamu nampak supaya sebelah alik kiri dengan kanan ni kataudil azim dah ada sebut dalam ayat lain, seperti bukit yang tinggi. Supaya bukit alik kiri kanan kita ni pesi tidak pesi apa ni air surut. Tidak. Kali dia tengok Nisa kat, dia kata lagu tu, dia tak tengok dari segi bahasa tu guna tu. Tuhan guna faraqa, terpisah, terbelah. Tak. Apa ni kalau dalam ayat lain, supaya bukit duduk tepi tu. Tu lagu mana tu kita nak kata tak? Pasal suruh ganang gitu tu. Tuhan guna perkataan itu tak. Maknanya tidak, memang terbelah sungguh. Tapi dia cuba takwil gitulah. Ada orang-orang yang tidak menerima mukjizat ni. Lepas tu fa anjaynakum, bila terbelah tu kamu pun jalan atas tu, fa anjaynakum, kami pun selamatkan kamu, wa aghraqna ala fir'aun,
kami pun tenggelamkan keluarga Firaun. Najainakum minal gharq. Puak-puak kamu ni selamat daripada tenggelam. Aghraqna Fir'aun wa qaumahu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga puak-puak dia. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu tengok, kamu melihat masa tu. Kalau kita nak kata air surut. Ada air surut lama juga nak boleh ke pasar tu dak. Ni lepas ni seolah kita duk tengok. Dak. Bah kita lepas lalu tu dak, Firaun duk turun alik belakang, tiba-tiba gong jatuh. Tu. Wa antum tanzurun tu. Kamu duk tengok masa tu. Kamu tengok dengan mata kepala sendiri. Ni tidak fenomena air surut, air pasar dak. Ia tidak secepat tu. Dak. Nak boleh ke pasar mula tu dia lama juga. Kita kata dak, kalau boh kita ni nampak, kecuali kita lari tinggal jauh dah. Kita tinggal jauh tak nampak dah lah. Ni dia kata wa antum tanzurun, kamu duk tengok. Benda tu berlaku, Firaun tu gelap tu. Kamu tengok sendiri. Jadi ini juga adalah dia kata tanda kekuasaan min ayatun bahirah min ayatillah fi inja'i awliyaih. Ini adalah tanda kekuasaan Allah untuk menyelamatkan, ketika mana dia menyelamatkan awliyaih. Awliya maknanya penolong-penolong dia. Wa ihlaki a'daihi, dan membinasakan musuh-musuh dia. Ni tanda-tanda kekuasaan Allah lah ni, dia boleh buat. Lagu-lagu mana pelik-pelik, nampak pelik tu, tapi boleh berlaku benda tu. Terutamanya zaman-zaman dulu lah dok. Pak kata balik bumi lalu dok. Kau Nabi Lut ke apa tu, terbalik lalu bumi. Nampak jelas kalau terutamanya pada masa tu. Zaman sebelum daripada zaman Nabi kita. Cumanya zaman kita ni buat apa tak nampak selalu benda-benda pelik ni. Sebab doa Nabi kita lah. Dia doa janganlah nak balas, jangan balas lalu. Dok. Puak-puak kita ni jangan weekend lalu, biar dia nak taubat, nak istighfar dok. Nak minta ampun. Tu sebab doa Nabi kita kelebihan dah tu kira-kiranya dok. Kalau tidak kan, kalau kira zaman dulu kan, nabi dulu kira jadi dok qiradata wal khanazir, jadi kira dok. Kunu qiradatan khasiin, jadi kira jadi babi. Tu derek lalu dok, jadi pelik, nampak lalu kekuasaan dia. Tapi setara nak ayatnya puak-puak dulu, setara tu dok. Hok nampak jelas gitu pun dia tak beriman macam ni. Apa tu lagi kalau tak nampak jelas ni kak, tak tahu. Pas anak cucu dia pula. Anak cucu macam ni. Tok nenek dia nampak jelas gitu. Dah. Tetap tak beriman, tetap tak mengaku Nabi semacam. Anak cucu dia pun kira-kiranya lagu tu lah juga. Dengan zaman kita ni hok tak nampak dah. Buat gapo pun duk suka ria macam kita kata dak. Sama telah lah. Puak dia kira-kiranya dak. Koho lah payah. Nak beriman sebab tu dia apa ni tu ada ayat semacam cerita ni. Dak setara nanti kita jumpa depan ni nak rembah ambil bukit Tur tu dak. Nak rembah atas kepala ni puak-puak dia ni dak. Tu. Nak tengok Tuhan. Nak rembah atas kepala tu pun tak beriman juga lepas pada tu. Kira-kiranya nak beriman dah lah. Nak rembah atas kepala lepas tu tak jadi rembah. Tak beriman mula. Tu setara tu. Dak. Duga dia cabaran tu. Apa tu lagi kalau zaman ni anak cucu dia juga. Tak boleh nak agak mana lah kita kata dah. Semoga keturunan puak-puak dia tu juga. Tu salah satu. Hak tu apa ni? Tu selamat ke puak-puak dia. Lepas tu, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika mana wa'adna Musa, ketika mana kita telah janji kepada Nabi Musa 40 lailah, 40 malam.
40 malam. Hak ni Nabi Musa kita mutu ada sebenarnya di depan ni. 40 malam. Thumma takhadtumul ajla min ba'di. Kemudian kamu ambil ajla, anak lembu selepas daripada tu. Wa antum zalimun. Kamu dan kamu zalim. Kamu ni sangat zalim. Baru 40 malam Nabi Musa tinggal pergi jumpa Tuhan, yang nyembah anak lembu dah. Thumma takhadtumul ajla min ba'di tu maknanya nyembah anak lembu dah. Setelah Nabi Musa tinggal. Aywa adana Musa an nu'tiyahu Taurat. Iaitu bila ni kita janji Nabi Musa 40 malam, janji gapo dengan Nabi Musa ni? Janji nak bagi kitab Taurat. Ba'da 40 lailah. Selepas 40 malam. Wa kana dhalik ba'da najatikum wa ihlaki Fir'aun. Peristiwa ni dia kata berlaku setelah kamu ni selamat dan juga Fir'aun ni binasa dah. Setelah selamat berlaku dah. Ada. Puak-puak Bani Israel dengan Nabi Musa gapo ni lari daripada Fir'aun selamat. Lepas pada tu Tuhan pun panggil dia nak bagi kitab Taurat. Gilah jumpa Nabi Musa ni selama 40 malam. Thumma takhadtumul ijl. Ai abadtumul ijl. Kemudian kamu mengambil anak lembu, iaitu kamu sembah anak lembu. Setelah Nabi Musa tinggal 40 malam tu buat dia nyembah anak lembu dah. Sebelum daripada tu kira-kiranya nyembah Tuhan lagi. Dah. Beriman lagi. Buat Nabi Musa tinggal tu nyembah anak lembu dah. Min ba'di ai ba'da ghaibatihi ankum. Setelah Nabi Musa tak ada. Setelah Nabi Musa ghaib maknanya Nabi Musa tinggal kamu. Hina dhahaba limiqati rabbih. Ketika mana Nabi Musa pergi nak jumpa Tuhan dia. Tu. Limiqati rabbih. Jumpa kecek apa ni dengar Tuhan dia gapo tu. Sebab itulah ni juga salah satu sebab apa Nabi Musa ni dipanggil kalimullah. Ketika ni dah. Ketika dia pergi jumpa kecek dengan Tuhan. Ada dalam ayat lain. Limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tuhan sebut. Jumpa kita dan kallamahu rabbuh. Tuhan kecek dengan dia. Tuhan dia kecek dengan dia. Sebut secara khusus lah ada. Kallamahu rabbuh. Wa antum zalimun, dan kamu zalim, iaitu kamu ni melampau fi tilkal ibadah zalimuna li anfusikum. Dengan beribadat, dengan menyembah lembu tu, kamu ni sebenarnya menzalimi diri kamu sendiri. Menyembah anak lembu buat dia. So lagi. Ayat so lagi. Lepas pada menyembah anak lembu tu Tuhan maaf pula. Dah. Bukan kata wui balik bumi. Tidak. Maaf. Pokok dia ni. Betapa Tuhan ni pemaaf. Nak suruh pokok dia ni taubat. Tapi setara tu kita kata dia buat. Thumma afauna ankum tu hak tu lepas pada itulah wa antum zalimun. Bani Israil ni. So, tak apalah. Setakat tu lah dulu. Min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ayat yang ke-51. Thumma afauna ankum. Pada dulu setakat tu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.